السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Wahai Tuhan, pimpinlah kami ke laluan yang betul, iaitu laluan yang telah dilalui oleh orang-orang yang dijamin dapat nikmat daripada-Mu, iaitu Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Tak mau jalan atau laluan orang-orang yang akan murka dan juga orang sesat, iaitu golongan Yahudi yang disebut Ahli Kitab dan golongan Nasara yang juga disebut Ahli Kitab. Sadaqallahul Azim. Yang mulia sudah fungsi ahli-ahli yang berhormat, khasnya Petua PAS kawasan, sekalian ahli jabatan kuasa PAS kawasan, cawangan-cawangan, khasnya lagi ahli-ahli jabatan kuasa yang menguruskan majlis malam ini. Ucapan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah beri pada kita hidayat. Hidayat makna tunjuk jalan atau membawa ke matlamat yang kita tuju. Dan hidayat yang paling besar atas dunia ini ialah Islam dan iman. Kalau Islam saja tak ada iman, kita dipanggil munafik. Kalau iman saja tak ada Islam, barang tak berlaku. Oleh yang demikian, syukur pada Allah sebanyak-banyaknya kerana kita dapat kedua-dua sekali. Kita terima Islam, walaupun dah lama beratus-ratus tahun kabarnya kita terima Islam, tetapi semacam berlaku satu tradisi. Boleh jadi waktu Islam masuk ke tanah Melayu zaman dulu, 500 tahun dulu, boleh jadi ketika tu Islam ibarat kalau matahari waktu asar sedang menurun. Dan sekarang ini alhamdulillah hak matahari menurun dan masuk lubang tanah tu sekarang naik balik. Kita terasa bahawa kita naik balik sekarang ni kerana Islam yang kita bawa serupa dengan Islam yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bentuk aman damai. Kita dulu kita tak pernah dengar, waktu kita kecil hari tu tak rajin dengar gawi salam. Kalau ada gawi salam tu tok pakai umur kita, Assalamualaikum, taklah murah rezeki, panjang umur. Jadi salam hari tu dipergunakan dulu untuk pakai untuk mendapat duit, untuk mendapat sedekah di rumah tangga kita. Sekarang ni dah merata-rata salam, selamat, Assalamualaikum, peace for you, selamat. Yang menyebabkan pagi tadi lepas pada kita pergi kuliah di dataran ilmu sekejap tadi, Cina daripada Perak, Cina daripada Kedah, Cina daripada bermacam-macam datang beramai-ramai, yang tak pernah terfikir kita bahawa Cina, India, daripada Perak, daripada Johor, daripada Pasir Gudang datang ke majlis ilmu, duduk sela atas tembok atau jalan raya apatika. Cina tua, Cina muda, India muda, India tua datang dengar kuliah agama Quran yang kita lakukan tiap-tiap hari Jumaat. Benda ni terpaksa manusia terima, dia terpaksa mengaku bahawa satu orang itu soal saya, seorang Hindu ke India tanya tadi, apa ni Cina, rasa-rasa Hindu. Dia kata ada kata tak boleh bersalam, orang kafir tak boleh salam, tak boleh bersalam kepada orang Islam. Saya selama-lamanya bergantung banyak pada kaedah khilaf, ikhtilaf ummati rahmah. Khilaf umat aku menjadi rahmat. Sama ada umat di kampung, sama ada umat di peringkat alim ulama, kita kira khilaf ni barang rahmat. Selama ini kita timbul masalah khilafiyat. Waktu ambo belum pada pergi ke luar negara itu, belum pada 50-an, Tok Guru pondok balas sama pondok, balas cakap sifat 20, balas cakap makan 40, balas kau telkin, balas cakap niat semayang.
Itu berlaku belum daripada tahun 50-an. Waktu hamba belum pergi mengaji lagi di India, di Pakistan, di Mesir. Lah ni alhamdulillah senyap tu. Tak ada. Kerana satu daripada benda yang hamba sebut, orang lain pun sebut, benda khilaf ni khilaf pakai mak. Tebang kita balas pun dia khilaf juga. Kecuali barang muttafaq alaih. Barang hak tetap muttafaq, hak ittifaq, tak boleh khilaf, tak ada arah lah. Tapi kita duk timbul masalah khilaf ni, boleh ke tak boleh tunggu kubur, boleh ke tak boleh baca talqin. Nak lagu mana barang khilaf. Akhirnya balas sama sendiri. Mung balas ngaku, aku balas ngamu. Musuh Islam masuk senyap-senyap dalam ekonomi kita, bukan dalam ekonomi, dalam akidah kita. Perkara paling utama Islam bawa ialah mengurus qalbu. Dia tak wari masalah pembangunan, tak wari masalah ekonomi, tak wari masalah sosial, masalah qalbu dulu. Satu masa dulu bila orang tanya saya, tapi ada orang royak pada saya balik, payah kau mudah jaga negeri. Amba kata jaga negeri tak payah. Yang payah nak jaga diri, jaga hati kita. Nak ambil duit ke, nak makan duit ke, nak salah guna kerajaan ke, ini terletak atas hati kita. Nak mengurus hati kita lebih serabut, lebih susah daripada mengurus negeri dan negara. Bila hati kita bersih molek, terurus sendiri ekonomi, terurus sendiri masalah sosial, terurus sendiri masalah rumah tangga. Kalau hati kita molek, hati molek maknanya kita tahu dunia tempat aku duduk ni sementara. Kalau aku jadi doktor pun aku mati juga. Kalau aku jadi tok bomoh aku mati juga. Dan lepas pandang mati hidup balik. Ni hak tok bomoh tak reti, hak profesor tak reti, hak doktor tak reti, hak ahli sains tak reti. Lepas pada mati hidup balik. Dia hidup balik tak balik kah pun dah. Kita pasal hidup balik depan Allah. Wa nufiqa fi sur fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqad hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kan illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Satu hari nanti sangkala ditiup. Tak ada lah pengajian sains sangkala, tak ada lah pengajian teknologi masalah sangkala. Dan orang Eropah tak pernah terfikir sangkala akan ditiup. Dengan sebab itu bila kita sebut barang ni jadi masalah, jadi benda payah nak faham. Tak ada payah gua nak bergocok tok nenek tak aja dengar lagi. Tahu-tahu orang Islam royak. Orang Islam pula orang mundur. Orang ekonomi tak erti urus ekonomi. Jadi sudahlah benda-benda begini berlaku yang menyebabkan bila kita ni sebut Islam ni, bahawa hidup dunia ni hanya untuk cari bekal ya. Kita main ekonomi, kita cebur ekonomi pun bekal akhirat. Cebur masalah pertanian pun bekal akhirat. Kita semayang pun bekal akhirat. Kita bercerah pun bekal akhirat. Kita masa muka dengan orang pun untuk bekal akhirat. Manis muka pun bekal akhirat. Benda ni benda pelik bagi penjajah dan juga anak-anak jajahan seperti kita orang Melayu. Orang Melayu baik, orang Arab baik serupa ya. Sama-sama benda pelik. Kerana benda yang Quran sebut ni orang putih tak aja dengar, Amerika tak aja dengar, maka radio dia pun tak aja sebut, TV dia pun tak aja sebut, artikel tak aja tulis. Kita orang Melayu sebut. Orang Melayu pula, orang Melayu kampung, Melayu semutar, Melayu berapa. Jadi masalah. Lah ni alhamdulillah tak ramai dah. Kalau kita sebut agama dan politik misis lari, dia jamin hari tu dia lawan kita hidup agama lain, politik lain. Lah ni senyap. Senyap sama adalah tokoh UMNO pun senyap lah, tak apa bunyi dah lah ni. Kerana dia rasa malu dah agama yang nak sebut benda lagu ni, kerana dia sendiri pun berasa bahawa sebenarnya hidup atas dunia ni tak boleh buat pandai kita. Kerana dunia ni hak orang, bukan hak kita buat, hak orang. Hak orang mana? Hak Tuhan. Bumi hak kita jejak orang lain buat, udara hak kita menyawa orang lain buat, air hak kita minum orang lain buat, nasi beras hak kita telan orang lain buat, buah durian, buah duku, buah serta, gapo hak orang lain buat, gapo hak kita buat ya. Ini ajaran agama disebut oleh orang PAS. UMNO untuk apa sebut barang lagu ni? Kalau dia sibuk cakap bangunan apa semua sekali. Akhir sekali habis piti. Lah ni nampak gegel dah. Piti tak ada ni. Dan Tok Khabar depan apa ni, harakah depan, muka depan hari ni sebut bajet dia dulu majoriti 3 orang. Bajet parlimen dia lulus, dan lulus tu hanya majoriti
3 orang. Malu muka menteri Perdana Menteri, malu muka segala-gala menteri. Allahu Akbar. Jadi benda-benda gini kenapa jadi berlaku? Kerana mereka buat kerja tak teringat ke akhirat. Dia tahu dah pilihan raya ni bagi kita orang Islam, pilihan raya ni kau agama. Kerana pilihan raya nak bentuk kajian, dia bentuk kajian ni ajaran agama. Nabi Muhammad hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kenapa? Duduk di Mekah, orang lain nak susuk kajian. Kita semua tahu rombongan daripada Abu Jahal pergi jumpa Nabi SAW bahawa Muhammad ni kalau berhenti daripada bercakap sekarang ni, dia nak duit kami boleh beri, nak retina boleh beri, nak tok bomo boleh beri, nak pangkat boleh beri, nak cari tok bomo takut otak Muhammad ni bereng kau, tak apa kamu cari tok bomo, asalkan tak usah kecek lagu ni. Nak pangkat boleh, nak di Perdana Menteri boleh, tapi Nabi tahu pangkat yang diberi oleh Abu Jahal apa arti? Artinya pangkat ni meneruskan agenda Abu Jahal. Kerana Abu Jahal dia beri pangkat, paksalah nak urus. Nabi Muhammad kata, aku tak boleh terus kerja Abu Jahal, aku kena terus kerja Allah. Allah lantik aku, bukan Abu Jahal lantik. Jadi kalau aku terima jadi Perdana Menteri, Abu Jahal lantik, maka aku akan meneruskan kerja-kerja Abu Jahal. Mana boleh. Terpaksa hijrah. Hijrah ni para hadirin semua, kita di Kelantan juga pernah hijrah ke Kuala Lumpur, pernah hijrah ke Singapura, pernah hijrah ke mana-mana cari rezeki. Tapi kita pergi dengan penuh selamat. Kita pergi dengan duit dalam poket. Kalau kita pergi Singapura pun kita ada pasport. Kalau ada masalah apa di Singapura pun kerajaan Singapura jaga kita kerana kita ni ada pasport. Dia kerajaan Malaysia pun kena usaha kita balik semula daripada Singapura kerana kita ada pasport. Tapi Nabi Muhammad pergi tak ada pasport. Dia pergi keadaan dikepung, keadaan diburu, keadaan dicari. Dah mati tengah jalan tak sampai ke Madinah ke sampai Madinah ke boleh balik semula ke, bini tinggal di Mekah, rumah tinggal di Mekah, harta benda anak bini tinggal di Mekah belaka. Kerja ni tak ada orang buat. Dan dunia moden ni orang nak keluar negeri, tinggal anak bini tak tahu pasport mana ni, tak ada orang buat. Tapi Nabi Muhammad buat. Bukan kerana pergi cari harta, tak. Bukan kata nak cari harta di Madinah ke, nak cari harta di tengah jalan, tak ada. Nak cari harta, nak kukuh ekonomi, tak ada. Pergi bulat-bulat kerana bimbang takut aku mati, dia lepas pada aku mati, risalah Allah di langit tak ada habis lagi, pada waktu lagu mana. Ini benda-benda begini ya Nabi kita fikir. Dan kita sebagai orang umat Islam, bukan umat Melayu, umat Islam, kena sambung kerja ni. Apa arti kita jadi umat Nabi Muhammad, tiba-tiba hak Nabi Muhammad buat kita tak peduli? Itu bukan umat Nabi Muhammad, itu umat lain, umat hang tua ke, umat hang jebak, tak tahulah. Tapi hak tentu kita letak diri kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad boleh hidup, boleh balik semula ke Mekah walaupun dikelilingi oleh para musuh, kita juga kena fikir bahawa kita akan berjaya insya-Allah